Okey, kita mula sekarang ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Jumaat. Okey, sebelum kita mulakan majlis, kita akan baca Al-Fatihah dahulu dan bagi mereka yang non-Muslim boleh baca ikut doa masing-masing ya. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbil alamin. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi risau sikit sebab macam berangin di pejabat ni berangin, awan gelap, tapi ini macam okey sudah. Okey, so alhamdulillah dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih pertama sekali kepada para pembentang kita, okey, pada petang ini yang didatangkan khas bukan sahaja daripada wilayah Persekutuan Labuan, tetapi kita juga ada wakil pembentang daripada negeri Sabah dan juga Sarawak. Jadi terima kasih dan untuk itu juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Pengarah kerana mengizinkan program ini dilaksanakan dan juga mengizinkan kita memberi sijil secara e-digital kepada para pembentang dan juga para peserta. Jadi sijilnya sangat comel. Okey, jangan tunggu sehingga di hujung rancangan dan selain daripada itu juga kita ada 5 orang pembentang yang orang kata memang tip-top lah, inovasinya memang sangat hebat, sangat best dan saya teruja dan tidak sabar sebenarnya untuk berkongsi dengan rakan-rakan guru sekalian dan terlebih dahulu juga sebelum saya memulakan majlis, saya ingin mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada penolong pengarah unit sains sosial Puan Murni, okey, kerana beliaulah sebenarnya yang mengilhamkan program ini untuk kita bersama-sama pada petang Jumaat inilah. Okey, baiklah, saya rasa kita akan terus. Beliau sudah ada tu. Hello. Okey, so nanti di hujung rancangan nanti kita akan dengarlah suara Puan Murni, okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya akan mulakan dengan pembentang kita yang pertama. Okey, untuk rakan-rakan yang kalau ada soalan boleh saja terus type. Okey, nanti kalau anda sempat pun pembentang kita menjawab secara lisan, insya-Allah para pembentang kita akan menjawabnya secara bertulis ya di ruangan chat nanti. Okey, baiklah, yang pertama kalau ikut poster yang gambarnya yang pertama dulu tersusun tu tidak lain tidak bukan, ada sudah kameranya dibuka, ialah Cikgu Nora Shikin binti Muhammad Dahli. Okey, so saya mengenali beliau secara peribadi saya rasa 2 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas masa kita buat Carnival PBD dan beliau ni banyak sangat inovasi yang cute-cute. Untuk petang ni beg dadu. Okey, macam mana rupa beg dadu ni? Okey, marilah kita sama-sama lihat dan kita belajar dan manalah tahu kod-kod Cikgu Nora Shikin jual kan. Okey, dapatlah juga kita beli kan. Okey, baiklah, Cikgu Nora Shikin sudah sedia? InsyaAllah Miss sudah. Okey, alright. Okey, sekarang dipersilakan Cikgu Nora Shikin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Miss Moderator yang cantik manis pada petang ni. Okey, saya teruskan, saya share slide dulu ya. Boleh nampak sudah slide? Boleh? Okey. Boleh. Boleh, okey, saya teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Miss Surin, Miss Moderator kita pada petang ini yang cantik manis. Okey, kepada penolong pengarah Puan Murni.
rakan-rakan guru dari Sabah, Labuan dan juga dari Sarawak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, minta maaf ya, ada iklan sekejap. Okey. Alhamdulillah saya dijemput pada petang ini untuk berkongsi dalam kolokium mini perkongsian inovasi saya yang diberi nama inovasi Beg Dadu. Okey, kita teruskan. Okey. Masuk pada pendahuluan dan refleksi. Apakah isu dan juga masalah yang saya hadapi, iaitu murid saya tidak dapat menguasai kemahiran asas bacaan KV-KV, iaitu konsonan vokal. Maka saya perlu fokus kepada murid yang tidak boleh membunyikan melebihi 2 suku kata, kegagalan menyusun huruf menjadi perkataan yang bermakna, murid tidak bersemangat dan tidak berminat dalam pelajaran. Kemudian tahap keupayaan berfikir murid yang rendah menyebabkan mereka tidak ingin belajar dan menguasai kemahiran asas KV-KV. Jadi apakah kesan dan implikasi yang akan terjadi? Murid kita ini akan ketinggalan oleh rakan yang lain. Mereka akan mengeja untuk suatu pembelajaran bacaan asas, tidak dapat membuat tugasan yang diberikan oleh guru. Kemudian tidak melepasi tahap penguasaan PBD. Maka dengan itu, saya, Cikgu Nora Syikin binti Muhammad Dahli, telah memikirkan satu inisiatif dan langkah untuk memikirkan apakah bahan yang akan saya wujudkan di sini, iaitu bahan Beg Dadu Cikgu Syikin. Okey, kita teruskan. Okey, bagi menyelesaikan masalah ini, saya telah memikirkan objektif ataupun kaedah dan juga apakah yang akan saya laksanakan untuk menyelesaikan masalah murid saya tadi, iaitu objektif umum dan juga objektif khusus. Objektif umumnya adalah untuk membantu menguasai dan meningkatkan kemahiran dan membunyikan perkataan KV-KV dalam kalangan murid-murid pemilihan khas dengan lancar serta memupuk minat murid dalam budaya membaca dalam kehidupan seharian. Kemudian objektif khususnya adalah memastikan murid pemilihan khas saya boleh membunyikan perkataan dengan betul, menyebut 30 perkataan KV-KV dengan lancar, murid dapat membaca ayat yang mengandungi perkataan KV-KV, memadankan gambar dengan perkataan, mengubah persepsi murid terhadap keupayaan diri dan meningkatkan jati diri sendiri, serta mewujudkan interaksi mesra antara guru dengan murid dan juga murid dengan murid secara dua hala. Okey, kita teruskan. Sasaran saya adalah murid pemilihan khas, iaitu pada awalnya 10 orang murid pemilihan khas saya tidak dapat menguasai kemahiran asas KV-KV. Jadi 10 orang murid pemilihan khas iaitu 2 orang murid perempuan, 8 orang murid lelaki yang tidak menguasai kemahiran konsonan vokal. Okey, mari kita lihat bagaimana pelaksanaan bahan inovasi saya ini, iaitu dengan dua kaedah, kaedah fonik dan kaedah didik ibur. Ini telah dibuktikan oleh tokoh Polis dan Yang pada 1982 yang menyatakan bahawa kaedah didik ibur ini amat berkesan kepada murid sekiranya kita menggunakan teknik ini dengan betul. Maka dalam bahan inovasi saya ini banyak permainan dan juga kaedah didik ibur saya aplikasikan. Ini boleh membantu mereka cepat faham dan juga rasa seronok untuk belajar. Bagaimana strateginya? Okey, pertama sekali saya menayangkan video interaktif cara belajar sambil bermain Beg Dadu. Okey, nanti saya akan tunjukkan videonya ya. Kemudian permainan ini mewujudkan persaingan sihat. Bila persaingan sihat, murid akan wah semangatnya. Jadi bahan inovasi ini bukan hanya tertumpu kepada murid-murid yang tidak mau belajar, tapi murid yang rajin pun akan bersemangat. Jadi digabung jalinkan akan menjadi kebebom meletup. Maka bahan inovasi saya ini sesuai untuk murid yang rasa tidak mau belajar, yang rasa tidak minat untuk belajar dan sangat sesuai pada peringkat umur tahap rendah. Kemudian strategi seterusnya dapat menarik minat dan kesungguhan murid untuk belajar sambil bermain. Kemudian menajamkan daya pengamatan murid. Seterusnya, murid diberi kamus Bukit Dadu selepas bermain Beg Dadu sebagai peneguhan bacaan di rumah dan di mana sahaja. Boleh diaplikasikan di dalam kelas dan di luar
bilik darjah. Maksudnya sangat fleksibel. Okey, ini dia kamus Bukit Dadu. Selepas bermain beg dadu, okey, murid akan diberi kamus Bukit Dadu. Masuk saja dalam poket, apabila mereka balik rumah, keluarkan. Dan pada bila-bila masa sebab dia ringan dan kecil. Okey, intervensinya saya mencipta inovasi beg dadu. Beg adalah beg, dadu itulah adalah ni. Ini dadunya. Okey, nanti kita lihat. Okey, kemudian murid yang terlibat adalah seramai 2, 3 ataupun 4 orang. Murid menyusun perkataan dalam ruang yang disediakan sambil menyebut. Kemudian menyusun gambar mengikut susunan nombor. Nombor itu ada gambar. Giliran pemain akan ditentukan berdasarkan undian. Pemain akan membaling dadu untuk memulakan permainan. Murid akan mencari perkataan dipadankan dengan gambar. Yang paling bestnya, gaya belajar secara auditori, visualisasi dan psikomotor. Pergerakan semua ada di dalam badan kita. Apakah tujuan inovasi saya ini? Memudahkan murid untuk faham dan rasa seronok, meningkatkan kualiti PDP, mengembangkan efisiensi murid, meningkatkan minat, kesungguhan dan kehadiran murid ke sekolah, memupuk sikap rajin, bersemangat dan yakin diri, serta menyelesaikan latihan dan tugasan dengan mudah. Okey, kita lihat. Ini adalah fasa perbatuan inovasi beg dadu. Ada 3 fasa. Fasa pertama, sebelum saya mencipta beg dadu maujud, saya telah menghasilkan, ini belum dinamakan bahan inovasi kerana dia masih dalam proses pembikinan bahan bantu mengajar, iaitu saya namakan tikar dadu. Daripada kad manila, ada kad bergambar, kad perkataan dan dadu kecil sahaja. Tapi murid rasa seronok dan teruja. Tidak sampai 14 hari, bahan bantu mengajar saya ini telah rosak dan koyak. Walaupun saya telah tampal berulang kali tetapi tidak dapat juga diselamatkan. Maka saya telah memikirkan pada fasa kedua untuk mencipta beg dadu maujud yang dicipta daripada kain fil yang tahan lama dan berkualiti serta yang paling penting anti peluh. Walaupun murid bermain dan berpeluh-peluh tidak menjejaskan bahan ini. Kemudian ada kad bergambar, saya tunjukkan kad bergambar daripada kain. Begini. Yang ada kad pelekat velcro di belakangnya, senang buka, cabut dan tampal. Kemudian ada dadu. Mana sudah dadu saya ini? Pandai terbang sudah. Okey, dadu yang ada lonceng. Kenapa ada lonceng? Supaya menarik minat dari segi auditory, pendengaran. Contoh dia baling jauh-jauh. Dia tidak perasan di mana sudah dadu ni. Jadi dia dengar lonceng, dia akan tahu di mana berada. Kemudian pada fasa ketiga saya telah cipta beg dadu digital, iaitu memudahkan murid untuk menjawab dan membuat aktiviti dalam secara maya, iaitu secara digital. Ada pamphlet dan risalah saya buat untuk ibu bapa, menarik minat ibu bapa dan murid supaya ibu bapa boleh bantu anak-anak mereka belajar di rumah. Kemudian masih lagi menekankan aktiviti bermain sambil belajar tetapi tidak ada persaingan kerana permainan beg dadu digital ini secara individu, tetapi ada leaderboard iaitu ada skor dan juga pemarkahan untuk saya memberikan markah kepada murid secara kendiri, pentaksiran kendiri. Okey, seterusnya. Okey, setelah saya menjalankan setelah saya mengaplikasikan beg dadu ini kepada 10 orang murid saya, iaitu murid pembelian khas saya, seramai 10 orang murid saya ini sebelum diaplikasikan pembelajaran menggunakan beg dadu ini, markah mereka kita boleh lihat di sini sangat mendukacitakan saya, susah hati saya. Kata orang Kedayan membaringau, membaringau ni begitu. Buat markahnya ni tidak sampai pun 20%. Tidak dapat memadankan perkataan dengan gambar, tidak dapat membunyikan. Jadi macam mana kaedah saya? Maka selepas 2 minggu setelah saya menggunakan tikar dadu dan seterusnya bahan beg dadu saya ini pada ujian pasca pertama, alhamdulillah peningkatan markah itu sangat menggembirakan hati saya sehingga 70% dan ke atas. Tapi saya masih tidak puas hati lagi. Bagaimana caranya untuk murid saya ini lebih berkesan apabila saya jalankan ujian pada kali seterusnya. Manakala pada ujian pasca kedua yang seterusnya,
peningkatan itu amat mendadak kerana saya telah memberikan mereka Kamus Poket Dadu sebagai pengajaran penubuhan mereka di rumah bersama dengan ibu bapa. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada interpretasi data berdasarkan graf. Okey, ini adalah markah-markah murid saya. Okey, sebelum ini warna biru adalah pra-ujian, berwarna ungu ini adalah ujian pasca pertama. Okey, di sini di antara 70 hingga 85% untuk melihat lagi peningkatan itu bertambah, maka saya telah menggunakan bahan Kamus Poket Dadu kepada murid sebagai peneguhan dan pengukuhan mereka. Alhamdulillah, peningkatan markah mereka semakin meningkat. Ini kisah benar ya. Okey, ini adalah hasil-hasil kerja murid. Okey. Ada murid saya yang tidak pernah sejak bersejarah ada prasekolah ataupun tadika, apabila saya aplikasikan bahan ini kepada dia, memang saya ajar dari step yang pertama lah, huruf dan juga bunyi suku kata. Kemudian dia boleh cepat dan lancar kerana adanya baik dadu dan juga kaedah yang sesuai sehingga dia boleh membaca dengan lancar. Dan sekarang ini dia telah berada pada kemahiran 12 yang boleh sudah menjawab petikan mudah. Alhamdulillah. Okey, ini adalah jaringan pintar inovasi Baik Dadu bersama dengan murid-murid prasekolah SK Lubuk Temiang. Okey, boleh lihat di situ murid-murid prasekolah ini saya adakan jaringan pintar ni pada tahun lepas pada bulan Julai. Okey, bersama dengan rakan-rakan guru prasekolah SK Lubuk Temiang ni. Ini gambar kenangan. Okey, respon daripada murid-murid dan guru amat menarik, sesuai dan juga boleh diteruskan untuk pada masa akan datang. Kemudian jaringan pintar inovasi ini juga ke SK Bambangan Membakut Sabah. Ini muridnya sekolah pedalaman, muridnya hanya seramai 3 orang saja. Dan ini perkongsian bersama dengan guru Bahasa Melayu tahun 1. Ini guru pemulihan khas SK Bambangan. Okey, di sana sekolah pedalaman murid tidak ramai. Jadi mudah mereka faham dan dapat apa yang saya sampaikan. Kemudian ke SK Lembah Poring Bakut Sabah, SK Pangeran Jaya Pimping Sabah. Di sini ada murid prasekolah. Maksudnya bukan sahaja sesuai kepada murid pemulihan khas tapi juga sesuai kepada murid prasekolah dan tadika. Memang seronok. Kalau tak percaya boleh cuba. Okey, kita lihat ini jaringan pintar ke SK Bandar Bakut Sabah bersama dengan rakan-rakan Majlis Guru Pemulihan Khas Wilayah Persekutuan Labuan pada 2019. Okey, ni ke SK Kepayan. Gurunya adalah jurulatih utama iaitu Cikgu Ainul Samurai. Ini murid-muridnya. Kami telah berkongsi dan saya telah berkongsi Baik Dadu ini kepada murid-muridnya. Alhamdulillah mendapat maklum balas yang baik daripada pegawai di sana. Kemudian ini adalah perkongsian kepada anak-anak saudara saya di Sabah dan di antara umur 5, 6 dan 7 tahun. Alhamdulillah dia sangat bermanfaat, motivasi meningkat dan juga sangat menyeronokkan. Murid anak-anak saudara saya ni time ni mereka bermain, lepas tu saya panggil. Mereka lupa permainan mereka. Jadi mereka ingin belajar sambil bermain. Kan anak-anak sekarang ni kalau tiada kaedah begini mereka cepat bosan, cepat malas. Jadi kita kena fikirkan langkah yang terbaik untuk mengatasi masalah itu. Jadi itu adalah respon daripada ibu bapa mereka yang mengatakan bahan ini sangat bermanfaat dan berfaedah untuk murid-murid terus menguasai kemahiran asas dan seterusnya. Okey, ini baru-baru ini pada bulan Mac, bengkel Baik Dadu dan Kamus Poket Dadu bersama dengan rakan-rakan panitia Bahasa Melayu, kami ingin memperbanyakkan bahan kami ini untuk murid-murid kami sebagai bahan bantu belajar dalam kelas tambahan pada tengah hari selepas balik daripada sekolah. Okey, sebelum saya akhiri, saya ingin menayangkan video kepada rakan-rakan. Miss boleh nampak videonya? Belum keluar lagi.
Belum keluar. Sekejap ya. Belum. Ada? Sebab saya guna entire screen ni, saya tidak nampak kan di sebaliknya. Belum Syikin. Belum ah? Mm-mm. Okey, sudah. Is Sudah? presenting. Okey, Keluar. okey. Okey. Okey, ini contoh permainan lah. Baju. Ini bola. Body. Batu. Nasi. Ini di antara umur 6 dan juga 9 tahun ni anak saya lah. Murid akan main begini, mereka akan susun secara rawak sambil menyebut. Kemudian gambar ikut susunan nombor. Sepatutnya dia dari bawah ni. Tapi dia main dari tempat abangnya kan. Tengok dia, dia letak balik. Salah. Tiga, dia cari suku kata, perkataan untuk gambar. Okey. Selalunya kalau bersama murid, mereka akan tulis perkataan. Roda, cari roda. Roda. Tengok ro. Ro, cari ro. Biarkan dia. Okey. Letak di gambar roda. Okey. Okey. Akhir kata dari saya, jangan lihat apa yang telah kamu usahakan, tetapi lihatlah apa yang belum kamu selesaikan. Sekian saja daripada saya, Cikgu Nora Syikin binti Muhammad Dahli. Semoga kita berjumpa lagi. Kamsahamnida. Yeay.
tahniah Cikgu Shikin. Menarik sangat permainannya tu ah. Cikgu Terima kasih, Miss. Anita. Hai, Assalamualaikum. Tahniah Cikgu Cikgu Shikin. Anita. Kasih Cikgu Anita ni antara apa ni guru anak saya ni. Ya, Alhamdulillah. Mas Siapa nama Adi, nak cikgu hari tu lupa cikgu. Hafizullah dia masih kenal ni cikgunya ni. Oh, mesti kenal punya ni. Iya. So bagi rakan-rakan guru yang baru menyertai, selamat datang. Okey, selamat datang ke program Colloquium ini, perkongsian inovasi PDP kita yang memang kita buat khas untuk guru prasekolah, pendidikan khas, pemulihan khas, semualah tadika, dan juga terima kasih kerana guru-guru MAWIP juga ada di sini. Okey, selamat datang. Ada soalan tak untuk Cikgu Shikin? Mana tahu ada yang bertanya tentang bagnya tu kah? Kan? Ada soalan? Ada yang mau bertanya? Tidak. Okey, tidak. Okey. Shikin ni kah ada apa hanya ada satu tu saja ataupun Shikin ada banyak yang mungkin rakan-rakan guru kita yang berminat mungkin boleh beli satu set ke dua set gitu? Ada? Untuk simpanan saya ni Miss satu saja, tapi kalau ada yang menempah ada jugalah. Saya begitu. Boleh tempah? Tapi belum. Sekarang buat masa sekarang ni belum lagi Miss sebab saya ada menyiapkan inovasi yang kedua lagi. Oh, banyak bagnya di karang. Iya Miss. Okey, jadi terima kasih sekali lagi Cikgu Nara Shikin. Kami Terima doakan kasih semoga Miss. agar banyak lagi koleksi bagnya. Amin, amin. Amin. Okey, tanya. Terima kasih. Jadi daripada Labuan, kita beralih pula ke negeri Sarawak. Ini mesti ramai yang tertanya-tanya macam mana saya boleh terjumpa dengan rakan guru pembentang kita ni. Okay. Bagi saya dia satu rezeki lah sebab saya jumpa dengan cikgu ni di satu program yang dianjurkan oleh PPD cikgu ni lah. Jadi saya berkesempatan untuk join program tu dan saya lihat inovasinya sangat baik. Okay. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya ingin memperkenalkan rakan pembentang kita yang kita jemput khas dari negeri Sarawak, iaitu Cikgu Norfatin Abdul Malik dari SK Sungai Buloh, Sibu, Sarawak. Apa khabar Cikgu Fatin? Hai, baik. Hai, macam mana cuaca di sana? Okey? Sama juga, hujan. Macam itulah. Okey, jadi saya rasa kami pun semua dah sabar mau tengok Cikgu Fatin punya inovasi. Okey, dipersilakan. Okey, boleh sudah nampak slide saya kan? Boleh? Boleh. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Nur Fatin Binti Abdul Malik, guru prasekolah daripada SK Sungai Buloh, Selangau, Sibu, Sarawak. Jadi pada petang ini saya nak berkongsi tentang nak kata intervensi dan inovasi, bolehlah juga. Okey, jadi tajuknya adalah penggunaan KinderHelp meningkatkan tahap penguasaan kemahiran 3M murid prasekolah SK Sungai Buloh. Okey, jadi saya terus kepada isu-isu. Okey, isu-isu yang dihadapi ketika menjalani sesi PDPR ini saya percaya rakan-rakan guru di Sabah mungkin ada mengalami masalah yang samalah seperti saya. Okey, antara isu-isunya adalah yang pertama, ketidakhadiran murid ketika sesi PDPR. Yang kedua, murid berasa bosan dengan kaedah atau teknik yang sama. Yang ketiga, kurang penglibatan daripada ibu bapa dalam memantau anak-anak. Yang keempat, masalah liputan internet yang tidak stabil. Kalau dekat Sarawak, kalau untuk luar bandar dengan pedalaman, inilah masalah kami ni. Kalau dekat Sabah, saya tak pastilah. Okey. Yang kelima, murid prasekolah belum menguasai kemahiran 3M. Dan yang terakhir sekali, bilangan murid yang mendapat yang masih berada di TP1 tu sangat tinggi. Okey.
Okey, seterusnya kumpulan sasaran. Siapa kumpulan sasaran? Jadi kumpulan sasaran kita untuk guru prasekolah memang kita punya sasaran adalah murid prasekolah. Okey, seterusnya intervensi. Okey, intervensi ini dinamakan sebagai Kinderhelp. Okey, sebelum tu saya nak memperkenalkan kepada rakan-rakan di Labuan dan juga di Sabah. Okey, ini adalah logo bagi sekolah kami iaitu SK Sungai Buloh. Dan moto sekolah kami adalah Kilauan Cahaya Buloh yang mana saya boleh kaitkan dengan pepatah Melayu. Okey, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Bertepatan dengan moto SK Sungai Buloh iaitu supaya buluh tersebut mengeluarkan kilauan cahaya buluh. Jadi buluh yang dimaksudkan kat sini adalah murid prasekolah. Okey, seterusnya saya nak membuat pengenalan ringkas mengenai Kinderhelp ni. Okey, apa sebenarnya Kinderhelp ni? Okey, Kinderhelp ni ianya merupakan bantuan yang bersasar. Okey, dan ianya dibina menggunakan media interaktif. Okey, kita gunakan platform Padlet, Tingling dan QuizIz bagi murid yang mempunyai liputan internet yang stabil. Okey, manakala murid yang tak dapat internet yang stabil ni kita beri SanDisk yang mana murid tak perlu akses secara online, mereka cuma perlu plug and play saja. Kita boleh plug dekat televisyen, kita boleh plug dekat handphone. Jadi murid boleh akses apa-apa video pembelajaran ataupun nota, murid boleh akses melalui SanDisk ni. Okey, dan Kinderhelp ni juga bertujuan untuk meningkatkan kehadiran murid dalam PDPR dan juga meningkatkan tahap penguasaan murid prasekolah lebih-lebih lagi dalam kemahiran 3M. Supaya bila mereka masuk ke tahun 1 nanti tak adalah masalah murid yang tercicir ke apa. Okey. Okey, seterusnya. Ini adalah contoh yang saya katakan tadi. Yang dekat tengah ni kita gunakan platform Padlet. Yang kat sebelah kanan ni kita menggunakan platform Tingling bagi murid yang suka akses Tingling. Okey. Manakala bagi murid yang tak dapat, maksudnya dia mempunyai masalah lain internet, kita bagi SanDisk. Okay, supaya setiap murid ni mereka tak tercicir, semua mesti join PDPR. Okay. Jadi dalam Kinderhelp ni, tunjang KSPK yang berkaitan dengan penciptaan Kinderhelp ni. Ada 2 tunjang. Tunjang komunikasi yang kita boleh lihat dalam subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dan juga tunjang sains dan teknologi yang kita boleh lihat dalam subjek matematik awal dan juga sains awal. Okey, teori. Okey, dalam pembinaan Kinderhelp ni, kita menggunakan teori juga. Kita mengaplikasikan teori apa yang kita dah belajar. Okey, contoh teori bosan oleh Eastwood. Okey, Eastwood mengatakan kebosanan ialah keinginan untuk melakukan aktiviti yang menarik yang tak terpenuhi. Maksudnya dekat sini sebenarnya kan murid-murid ni, mereka ni nak belajar. Tapi oleh sebab mereka ni macam cikgu balik-balik cikgu ni guna kaedah yang sama saja. Jadi dia pun rasa tak minat nak belajar. Okay, jadi ini adalah teori yang saya aplikasikan. Yang kedua, teori keperluan oleh Abraham Maslow. Okay, Kinderhelp ni kalau lihat daripada piramid keperluan oleh Abraham Maslow ni, ianya berada di tahap yang ketiga, level yang ketiga, stage yang ketiga, iaitu belonging. Di mana guru ni memerlukan bantuan ibu bapa untuk memantau anak-anak di rumah supaya mereka ni belajar dan supaya mereka ni menguasai kemahiran 3M, dan juga ibu bapa juga memerlukan guru untuk membimbing, untuk mengajar mereka macam mana nak ajar anak-anak supaya mereka ni menguasai kemahiran 3M. Okey, jadi Kinderhelp ni memberi bantuan bertujuan untuk memotivasikan dan lebih menggalakkan ibu bapa untuk memantau pembelajaran anak-anak di rumah supaya anak-anak lebih menguasai kemahiran 3M. Okay, dan teori ketiga kita menggunakan teori pelbagai kecerdasan oleh Howard Gardner, yang mana kalau dalam kita punya KSPK memang kita ada nyatakan 8 multiple intelligence oleh Howard Gardner ni. Okay, dan Kinderhelp ni juga tujuannya adalah kita nak memberi bantuan yang bersasar kepada setiap murid prasekolah mengikut types of learning style mereka. Ada yang jenis visual, ada yang jenis audio, ada yang jenis kinestetik. Semua kita himpunkan bahan-bahan tadi ke dalam Padlet, ke dalam Tingling, ke dalam QuizIz dan juga ke dalam SanDisk, supaya semua teori pelbagai kecerdasan ni kini kita sentuh. Okey. Okey, seterusnya ini adalah plan intervensi. Yang pertama, apa yang guru buat? Yang pertama, kita kenal pasti dulu murid yang selalu tak hadir dan yang dapat TP1 dalam kemahiran 3M. Apa yang kita buat? Jadi kita buat tinjauan awal melalui pemerhatian, ujian pra, temu bual dan juga soal selidik.
Yang kedua, kita kena faham dulu apa sebenarnya punca masalah murid prasekolah tak hadir ni dan kenapa mereka ni dapat TP1 dalam kemahiran 3M. Nah, jadi kita dah dapat tahulah rupa-rupanya mereka ni bosan dengan kaedah atau teknik yang sama. Yang kedua, kurang pelibatan ibu bapa dan yang ketiga, masalah yang sangat biasa iaitu masalah liputan internet. Dan yang ketiga, kita senaraikan cadangan intervensi. Apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Okay, yang keempat, kita membuat prioriti intervensi. Jadi intervensi ini kita lebih berfokuskan kepada murid prasekolah yang mendapat TP1 dalam kemahiran 3M. Tapi kita tak abaikan yang dapat TP2, yang dapat TP3 kita tak abaikan. Kita memberi latihan ataupun memberi bahan-bahan pembelajaran tu lebih mengikut aras masing-masing lah. Yang terakhir sekali, menyediakan pelan tindakan dengan menggunakan satu kaedah iaitu Kinderhelp, iaitu bantuan bersasar. Okey, seterusnya tindakan apa yang cikgu buat? Yang pertama, kita edarkan dulu surat kepada ibu bapa tentang Kinderhelp ni supaya ibu bapa tahu apa benda sebenarnya cikgu nak buat ni. Okey, yang kedua, dapatkan maklum balas daripada ibu bapa mengenai ketidakhadiran PDPR. Dan kita tanya ibu bapa, apa cadangan ibu bapa boleh cadangkan kat guru supaya kita ni sama-sama kita nak murid ni join PDPR dan kita juga pada masa yang sama kita nak murid ni menguasai kemahiran 3M supaya bila mereka masuk tahun 1 nanti tak ada masalah. Okey, dan yang ketiga, menyediakan video panduan pengajaran ataupun manual pengguna kepada ibu bapa supaya apa yang diajar selari dengan guru. Okey, bagi ibu bapa dan juga murid yang lebih suka gunakan Padlet, kita bagi manual menggunakan Padlet. Mana yang suka guna Tingling, kita bagi yang Tingling. Mana yang yang tak ada line internet tu, kita bagi manual pengguna macam mana kita nak guna SanDisk tu. Okey. Okey, seterusnya menyediakan Kinderhelp dan juga latihan berfokus kepada semua murid yang sudah dan yang masih belum mencapai tahap penguasaan yang memuaskan bagi kemahiran 3M. Dan terakhir sekali, kita memberi sijil dan hadiah misteri kepada murid dan juga ibu bapa yang menunjukkan progres yang memberangsangkan semasa sesi PDPR. Sebenarnya sesi PDPR berjalan ni kan kita bukan saja nak bagi sijil dekat anak murid tau. Kita kena bagi juga kepada ibu bapa supaya mereka ni rasa dihargai. Sama juga dengan hadiah. Okay, sebelum ni mungkin kita bagi hadiah yang kecil je. Hadiah asyik hadiah yang sama je cikgu ni. Mungkin lepas ni kita boleh bagi hadiah yang lebih, orang kata lebih menarik perhatian anak murid dan juga lebih menarik perhatian ibu bapa. Okay, ini adalah contoh video panduan pengajaran yang terdapat dalam Kinderhelp. Okay, dan ini adalah buku-buku konsep yang terdapat dalam Kinderhelp ni tadi. Dalam Tingling kita ada benda yang sama, dalam Padlet benda yang sama, dan juga SanDisk pun semua benda yang sama. Okay, dan ini adalah contoh-contoh hadiah yang diterima oleh murid semasa Kinderhelp ini diimplementasikan. Sebelum ni kita bagi sijil biasa je, sekarang kita bagi sijil yang lebih colourful. Lepas tu hadiah sebelum ni pensel aja. Kita bagilah stationery set. Dan bagilah apron sekali supaya mereka ni lebih bersemangat untuk belajar. Okey, dan ini adalah hasil intervensi. Okey, dan ini adalah sebenarnya video tapi saya tak mainkan. Okey. Okey, dan ini adalah hasil setelah murid ini setelah Kinderhelp ini dijalankan. Tengok ada yang hadiah yang kita bagi tadi tu kan ada apron. Jadi kita tak naklah bagi semata-mata macam tu, kita nak bagi hadiah tu ada tujuannya. Jadi kalau bagi apron tu untuk pendidikan moral, kenalah setiap hari Jumaat tu kita ada program satu hari satu kebaikan. Murid kenalah buat apa yang patut. Ada yang sapu sampah, ada yang cuci pinggan mangkok. Tengok pelajar lelaki pun ada yang sapu sampah, ada yang tolong ibu kat dapur, ada yang tolong masak cucu cempedak lagi. Okay, dan ini adalah aktiviti yang lain lah yang terdapat dalam Kinderhelp. Contohnya kita ada sains, ini untuk subjek bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan juga matematik. Okay, jadi ini adalah kutipan data. Okay, kalau lihat dekat sini, tahap penguasaan kemahiran membaca BM
Okay, ini untuk kalau kita tengok bagi prasekolah kita ada isi IPPK fasa 2 kan. Jadi untuk penguasaan kemahiran membaca BM ni dia lebih tinggi. Mungkin sebelum ni hanya kita kira murid tu pandai jika murid tu boleh membaca suku kata terbuka. Tapi untuk yang fasa 2 ni mereka kena pandai dah boleh baca diftong, digraph semua. Jadi inilah lebih tinggilah dia punya orang kata tahap tu. Okay, kalau lihat dekat sini, okay, secara ringkasnya saya boleh katakan dapatan ujian pra dan pos menunjukkan terdapat peningkatan dari segi tahap penguasaan kemahiran membaca BM dan BI. Okay, kita lihat ada ada peningkatan dari segi kemahiran menulis pun ada juga peningkatan dan juga kemahiran mengira pun ada juga dia punya peningkatan. Okay, walaupun kita tengok kat sini masih ada lagi yang dapat TP1 ni. Tapi kita lihat ada penurunan setelah KinderHelp ni diimplementasikan. Itu yang penting, kita nak tengok progress. Okey, dan rumusannya, sepanjang KinderHelp ini digunakan, didapati terdapat perubahan yang positif dari segi amalan pengajaran guru. Daripada amalan pengajaran saya sendirilah. Sebelum ni asyik guna benda yang sama. Asyik guna modul, asyik guna WhatsApp. Jadi lepas kita buat KinderHelp ni kita rasakan sebenarnya murid ni dia kena sentiasa, kalau kita dah nampak mereka lemau, ibu bapa pun dah lemau, kita kena tukar cara kita. Okay. Amalan pembelajaran murid pun kita dah lihat ada peningkatan. Sokongan yang diberikan oleh ibu bapa pun ada peningkatan. Okay, jadi semoga penggunaan KinderHelp dapat dimanfaatkan dan menjadikan proses PDR ini lebih menarik, berkesan, memberi inspirasi kepada para pendengar dan juga yang penting kita nak wujudkan sesi PDPR itu lebih menyeronokkan murid. Dan akhir kata, guru kreatif ditambah dengan murid yang berdedikasi, ditambah dengan sokongan ibu bapa, maka PDPR itu berjaya dan kemahiran 3M dapat ditingkatkan. Okey, sekian saja daripada saya. Kembali kepada Miss Suryani. Wah, terima kasih Cikgu Fatin. Sangat menarik ya. Dia sebenarnya memberi inspirasi lah ya kepada rakan-rakan guru terutamanya yang berada di Labuan untuk melihat dari sudut pandangan yang lain. Mungkin kita boleh ubah suai pendekatan kita kan semasa PDPR ni. Jadi apa yang Cikgu Nur Fatin kongsikan tadi tu insya-Allah memang banyak memberi manfaat kepada kami semua di Labuan khususnya. Jadi rakan-rakan guru yang lain ada soalan tak untuk Cikgu Nur Fatin? Saya tengok di ruangan chat. Tak ada. Tahniah. Okey. Ada panggilan tu. Rezeki jauh ni dari Labuan terbang lagi ke Kota Kinabalu ni. Okey, tahniah. Okey, jadi nampaknya kalau tidak ada soalan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Fatin ya di atas perkongsian ilmu, kreativiti dan saya sangat tertarik dengan moto sekolah tu yang buluh tu. Boleh ulang sekali lagi ke? Comel. Saya rasa comel tau. Apa cahaya buluh tadi? Cahaya buluh. Kilauan cahaya buluh. Kilauan cahaya buluh. Siti Ajar cuba cari di sekolah. Adakah SK berbuluh? Comel, sangat comel. Okay? Dan interpretasi untuk makna cahaya buluh tu juga bagi saya sesuatu yang sangat menarik lah ya. Tahniah SK Berbuluh sini. Okey, kami di Labuan pun ada juga nama SK Berbuluh, Cikgu Nur Fatin. Ada. Okey, jadi rakan-rakan yang lain ambil kesempatan, kita ada wakil dari Sarawak dan Kota dan Sabah ni. Jadi mana tahu nanti di peringkat Labuan ingin melaksanakan jalinan dan jaringan, okay? Jadi inilah masanya untuk kita saling berkenalan. Jadi terima kasih sekali lagi Cikgu Nur Fatin. Semoga terus menginspirasikan rakan-rakan guru yang lain melalui idea-idea kreativiti Cikgu Fatin. Terima kasih. Okay, jadi tuan dan perempuan, selamat datang diucapkan juga kepada tuan, puan, guru besar, guru-guru penolong kanan yang bersama dengan kita pada petang ini dan juga para pegawai yang turut sama memeriahkan sesi perkongsian kita secara dalam talian pada petang ini. Jadi tadi sudah Labuan, kita ke Sarawak dan kita balik semula ke Labuan. Dan beliau ni saya first time pertama kali saya kenal dia ni masa persembahan tarian.
Kalau saya tidak salah orang, saya rasa betul. Betulkah Cikgu Lydia? Betul. Betul. Penari Ingat lupa ingat. sudah. Tidak, saya ingat. Saya tetap ingat. Okey, jadi tanpa membuang masa, Cikgu Lidiawati ni pun dia menghasilkan satu alat inovasi yang sangat comel, okey, dan berimpak yang diberi nama kit pakaian. Menarik kan? Dia senamlah dengan personalitinya. Okey. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya persilakan Cikgu Lidiawati binti Lakoi dari SK Pantai. Dipersilakan. Okey, terima kasih Puan Suryani, sorry. Okey. Okey, siapa? Saya share dulu. Nampak sudah? Nampak? Okey. Selamat petang kepada rakan-rakan guru yang dihormati. Okey, tajuk pembentangan saya ialah Kit Pakaian KSSR Pendidikan Khas Tahun 1. Okey. Refleksi untuk kajian tindakan saya ialah untuk membantu guru menguji tahap kefahaman murid berkeperluan khas MBK bagi topik pakaian mengikut jantina. Oleh kerana guru sukar mendapat respon daripada MBK, maka tahap kefahaman murid terhadap topik ini sukar dikenal pasti. Daripada kekangan tersebut, maka terbinalah idea kit pakaian ini. Okey, fokus kajian adalah untuk membantu murid berkeperluan khas tahun 1 SK Pantai memadankan dengan tepat pakaian mengikut jantina. Kit pakaian ini sangat membantu dalam mengenal pasti tahap kefahaman murid, khususnya bagi murid yang menghadapi masalah pertuturan. Okey, objektif kajian. Objektif kajian ialah mencipta kaedah yang mudah dan senang untuk digunakan di dalam kelas. Saya menggunakan kit pakaian ini di dalam kelas, yang mana kit pakaian ini mudah untuk saya uruslah berbanding menggunakan objek yang terlalu banyak. Dengan keadaan murid pendidikan khas itu akan mengganggu proses pembelajaran. Jadi dengan kit pakaian yang simple dan mudah ini, saya dapat masuk ke dalam topik kit pakaian dengan lebih mudah lah. Selain dapat mengenal pasti tahap kefahaman murid, guru juga dapat membuat analisa dengan mudah dan tepat. Okey, kumpulan sasaran adalah murid tahun 1 di program pendidikan khas integrasi SK Pantai. Okey, inilah adalah bahan-bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membina kit pakaian ini adalah bahan-bahan yang mudah untuk kita perolehi di sekolah. Kita boleh print out gambar-gambar pakaian yang comel-comel, gambar budak lelaki dan perempuan. Kemudian kita laminate dan letakkan velcro agar lebih tahan lama dan dapat digunakan dengan selamat. Okey, pelaksanaan kajian. Okey, saya menggunakan model kajian tindakan Kemis dan McTaggart sebagai asas kajian saya. Tinjauan awal saya mendapati murid sukar untuk menzahirkan tahap kefahaman mereka melalui kekangan komunikasi dan murid pendidikan khas tahun 1 ini tidak ramai yang boleh menulis dan membaca. Okey, seterusnya saya merancang tindakan dengan membina kit pakaian. Seterusnya melaksanakan tindakan dan memerhati apa yang terjadi selepas penggunaan kit pakaian melalui pengaplikasian penggunaan kit pakaian ini terhadap murid secara berkumpulan dan juga secara individu. Seterusnya hasil daripada penggunaan kit pakaian ini saya mereflek untuk mengenal pasti tahap kefahaman murid tersebut terhadap topik yang mereka pelajari. Okey, intervensi kajian.
Guru menggunakan kit pakaian ketika proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey, yang pertama saya akan menjalankan aktiviti dalam kumpulan kecil 3 hingga ke 4 orang. Okey, kenapa saya menjalankan aktiviti dalam kumpulan kecil? Supaya saya juga mau memberi peluang kepada murid-murid tersebut untuk membina kemahiran komunikasi dan sosial antara mereka. Selain itu juga memberi sedikit unsur persaingan agar dapat menarik minat mereka dalam belajar. Seterusnya, untuk saya mendapat maklumat yang lebih tepat untuk tahap kefahaman murid, saya menjalankan aktiviti secara individu. Okey, ini adalah hasil kajian yang saya dapat. Ini video. Okay. Ini adalah murid sindrom Down dan murid autis. Di sana kita dapat melihat pergerakan mereka berkongsi kit pakaian tersebut. Seterusnya secara individu. Okey, muridnya sebenarnya sebelum ni dia baru habis tantrum. Jadi jika kita hanya bagi buku seperti biasa latihan, itu tidak akan menarik perhatian mereka. Tetapi melalui kit pakaian ini saya bagi dan dia punya tantrum tu dapat semakin cool down lah, sebab dia ada aktiviti yang menarik dia dapat buat, dan di situ saya juga dapat melihat tahap pengetahuan dia terhadap topik yang dipelajari hari ini. Okay. Impak kajian. Impak kajian ini saya bahagikan kepada 2, iaitu yang pertama impak kepada guru, iaitu membantu guru dalam mengenal pasti tahap kefahaman murid. Seterusnya, impak kepada murid, membantu mereka menzahirkan tahap kefahaman tentang topik tersebut. Jadi melalui kit pakaian ini, murid dapat menunjukkan tahap kefahaman mereka terhadap topik tersebut walaupun mereka tidak menjawab apabila ditanya secara lisan ataupun melalui penulisan, kerana kita sedia maklum bahawa tidak semua murid tahun 1 ni boleh menulis dan membaca. Seterusnya, sebagai penutup, kajian ini telah membantu saya untuk mengenal pasti tahap kefahaman murid berkeperluan khas, khususnya murid yang mengalami masalah pertuturan selain menarik minat mereka untuk belajar. Terima kasih. Terusnya saya kembalikan kepada Puan Suryani. Hai, kan betul kan saya kata comel. Sebab dulu saya ingat saya masa saya kecil, saya suka sangat main yang patung-patung, lepas tu boleh tukar banyak pakaian tu. Sebab suka tengok dia punya baju banyak. Kan dulu-dulu, tapi sekarang dah pastilah dulu-dulu ada tu. Dan rajin tu mau melukis gambar pakaian tu supaya patung tu boleh ditukar-tukar. Kan so tahniah, memang sangat comel. Memang susah dapat. Kan sekarang memang susah dapat, betul. Jadi kreativiti Cikgu Lydia kan sedikit sebanyak memberikan inspirasi lah kepada rakan-rakan guru kita di sini, sebab saya rasa untuk prasekolah dan pemulihan khas juga boleh apply kan kit ni. Jadi di masa akan datang ada tak mungkin Cikgu Lydia plan membuat kit lain pula? Sebab ini adalah pertama untuk saya terlibat. Jadi bagi idea lah, sudah ada idea. Terima kasih untuk peluang yang diberikan. Alhamdulillah, terima kasih. Dan rakan-rakan guru yang lain ada tak soalan mau tanya Cikgu Lydia? Ada jual kah Lydia? Untuk kami untuk main sendiri. Tapi belum lagi. Bagus tu tahu idea tu kan. Okay. Produce sendiri. Lepas tu sebab kalau mungkin di kedai dia punya pakaian tiada pakaian tradisional kan, tapi mungkin Cikgu Lydia punya inovasi akan ada pakaian tradisional Sabah, Sarawak dan negeri-negeri yang lain kan. Baju kedayan jangan lupa, baju Labuan. Okey, baiklah. Ada soalan rakan-rakan guru? Tiada?
di chat pun tiada. Okey. Jadi ada tiada. Okey. Jadi Okey. oh ada. Okey. Boleh tanya ke? Ni orang yang sesuai ni. Sesuai. Cikgu Lydia, hai Cikgu Lydia. Ya, saya. Ya. Okey, sangat menarik Tahnia, inovasinya sangat menarik. Cuma saya ingin bertanya lah, Cikgu Lydia ada ada berhasatkah untuk memasarkan Cikgu Lydia punya bahan inovasi ini? Setakat ini belum lagi sampai ke tahap memasarkan sebab ini adalah first time saya buat. Murid pun tapi menarik. Mau digunakan. Mungkin selepas ni bolehlah. Ya, kalau boleh Cikgu Lydia boleh mendaftar hak milik lah kan, hak cipta terpelihara tu, supaya idea Cikgu Lydia tu tidak diciplak oleh orang lain lah. Sangat menarik, saya cadangkan supaya kalau boleh dipasarkan ya. Dipasarkanlah di pasaran. Betul tu, saya tidak pernah main tapi saya pernah belikan adik-adik saya mainan yang begini ni. Ya, sangat mahal. Cikgu. Ya, ya. Sangat menarik dan juga memang boleh digunakan juga untuk di sekolah menengah bagi pelajar yang kefungsian rendah lah. Sebagai salah satu daripada pengukuhan dan salah satu daripada motivasi mereka lah. Sangat menarik, saya suka. Ya, Tahnia. Thank you. Okey, terima kasih Cikgu. Tahnia. Cikgu Lydia sudah disambut oleh Puan Guru Besar tu mesti wajib buat tu. Okey, so Tahnia, kami ucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada Cikgu Lydia dan kami menantikan kit tu untuk dibeli insyaAllah. Okay. Dan tuan-tuan dan puan, kalau Cikgu Lydia mau tahu siapakah individu yang bertanya soalan tadi, okay, di individu tersebut dia sangat berkait rapat dengan pendidikan khas. Ini dari jauh ni. Syukur Alhamdulillah, dengan mesej saja beliau sudi menerima jemputan Labuan. Okay. Dan untuk pengetahuan rakan-rakan guru, mungkin ada juga yang pernah nampak inovasi beliau ni sebenarnya sangat popular di Sabah. Saya ada beberapa kali nampak di grup-grup inovasi beliau ni. Dan sebab itulah kita bawa kita undang khas untuk share dengan kita di Labuan ni, dan beliau yang saya maksudkan ialah Puan Zorifah binti Muhammad Kudin, dan beliau ni adalah pegawai yang in charge pendidikan khas juga di PPD Kota Kinabalu Sabah. Jadi tadi kita pergi Sarawak, sekarang kita pergi Sabah pula. Assalamualaikum Puan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima Suara kasih. saya boleh dengar? Boleh. Dengar suara saya? Boleh. Hujan, boleh. ya, hujan Boleh. lebat di sini. Hujan di KK? Hujan? Ya, hujan lebat sangat. Alah, Ya. okey. Tapi insyaAllah lah, lain masih okey kan Puan? Ya, boleh. Ya. Okey. Cik nanti share saya punya slide tu kan? Okey, saya share kan? Okey, boleh. Okey, jadi saya persilakanlah Puan teruskan dengan sharingnya yang bertajuk Kit Lexa. Dipersilakan sambil saya buka slide. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera yang dihormati barisan pegawai daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan, guru-guru besar, penolong kanan dan juga guru-guru lah, rakan-rakan guru-guru. Okey, yang pertama sekali sementara Cik Suryani membuka slide saya. Terima kasih banyak kepada Cik Suryani lah kerana sudi mengundang saya untuk berkongsi lah inovasi yang kami laksanakan. Okay, so saya sebenarnya mungkin Cik Suryani ingat atau tidak, memang kami sentiasa berjumpa ni dalam pertandingan-pertandingan inovasi lah, dan beliau ni salah seorang daripada orang hebat inovasi ni. Ya, dan daripada beliau juga saya belajar teknik menulis kajian tindakan 12 langkah tu, dan memang sangat mudah dan telah diaplikasikan. Dan saya sudah ada anak didik sudah dengan Cik Suryani.
Saya ada 12 orang anak didik yang saya Wah, latih. alhamdulillah. Ya. Dan baru-baru ini mereka mengikuti pertandingan dan daripada 12 orang tu 6 orang daripada mereka mendapat perak dan yang selebihnya itu gangsa lah untuk Wah, penulisan tahniah. kajian tindakan. Ya. Dengan Tahniah, menggunakan tahniah. teknik yang diperkenalkan oleh Cik Suryani. Jadi terima kasih 12 banyak ya, mudah-mudahan Allah langkah. Subhanahu. Thank you. Ya, 12 Alhamdulillah. langkah, yes. Amin. Ya, jadi itu ya, jadi amal jariah itu sudah berkembang Jadi tahun depan saya akan jemput Cik Suryani untuk menerangkan sekali lagi untuk kumpulan 20 orang kumpulan seterusnya lah pula. Ya. InsyaAllah ini dah boleh menolak ni. Sebab Puan sudah sudi join program ni. Jadi memang sangat bagus. Jadi saya Labuan sebenarnya beruntunglah ada orang seperti Cik Suryani ya. Bukan saya puji mau minta apa nih, tapi memang sangat beruntunglah sebab saya banyak kajian tindakan yang saya sertai ya, tetapi teknik 12 langkah ni memang betul-betul orang kata betul-betul laju. Guru-guru pun laju memahami dia. Jadi sangat mudah dan sangat senang dan memberi banyak idea kreatif lah. Jadi untuk petang ini ya, saya Zorifah, sebenarnya saya sekarang bertugas di PPD Kota Kinabalu seperti mana yang Cik Suryani katakan tadi. Tapi sebelum ini saya merupakan guru di sekolah selama 28 tahun ya, di aliran perdana dalam pendidikan khas saya dalam 16 tahun, selebihnya tu saya di aliran perdana dan juga pernah bertugas di JPN juga lah ya. So kemudian saya baru saja di PPD ni. Jadi inovasi ni kami buat bersama dengan 2 orang rakan baik saya. Ini sahabat dunia akhirat lah yang katakan ya. Seorang daripada Kudat dan seorang lagi daripada PPD Tuaran ya. Jadi kit Lexa ini adalah satu kit membaca ya, asas membaca untuk meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid berkeperluan khas, MBK lah. MBK masalah pembelajaran dan Lexa itu sendiri membawa maksud ya, ada di bawah tu dalam slide tu, lebih efektif, ekstra seronok sesuai aras murid. Jadi Lexa itu dia sebenarnya mempunyai maksud, bukan orang kata macam kita saja letak lah kan. So alhamdulillah lah ya, kita dapat idea yang ini. So next. Okay. Saya ingin tunjukkan di sinilah sebab ini adalah di antara pencapaian kami yang paling terbaiklah setakat ini, setakat tahun 2021, di mana kami menjadi dalam kategori learning and teaching di peringkat International Borneo Innovation ni, yang disertai juga daripada Indonesia, daripada Singapura dan daripada Malaysia. Kami di antara 130 penyertaan, kami di antara yang terbaik, maksudnya yang kedua terbaik lah ya. Jadi alhamdulillah ini pencapaian kami yang terkini. Jadi kalau kita tengok kit Lexa seterusnya, next slide. Okey, kalau kita tengok itu rakan saya, Cikgu Nolena, Cikgu Roja. Jadi dalam kit Lexa ini, ya, sebenarnya kit Lexa ini apabila kita mengikut banyak pertandingan, kita telah menambah baik dan menambah baik ya. Jadi apa yang rakan-rakan nampak di sini, ada di antara ini adalah kit yang lama, di mana pada mulanya kita menggunakan sebelum kita cetak kita hanya menggunakan binding begini saja ya. Ini adalah asli lah ya, yang aslinya ya. Kita binding begini saja semasa kita pertama kali mencipta kit ini. So teruskan. Okey. Kumpulan sasaran kami adalah kalau kita dapat lihat kan ada 8 kumpulan di situ yang 6 kumpulan yang kita dapat lihat: autism, slow learner, ya, ADHD, yang lembam, disleksia dan juga sindrom Down. Kenapa kami cipta kit Lexa ini? Karena objektifnya adalah semata-mata untuk kami menarik minat ya, MBK kami untuk membaca. Kita faham murid kebutuhan khas ini kalau kita sebut membaca, saya memang tiada lah ya, tiada cerita lah ya. Kalau mereka memang tidak faham, mereka tidak akan dapat mengikutinya.
Kemudian objektifnya adalah untuk membuatkan pembelajaran itu lebih berbentuk interaktif. Maksudnya nanti kalau rakan-rakan tengok, kit Lexa ini boleh diakses daripada dengan scan barcode ya. Kemudian kita menggalakkan lagi pelibatan MBK dalam PDPC ya. Kita tahu budak pendidikan khas dalam satu kelas dia pelbagai kategori, kadang dia lari sana, masuk bawah meja, duduk di sudut-sudut dan sebagainya. Jadi dengan adanya kit Lexa ini kita berharap dia dapat menarik minat ya. Dan juga mereka mengalami pembelajaran yang seronok ya, seronok. Ya, tidak boring, tidak biasanya kalau kita tengok macam saya pun biasa memantau PDPR, saya masuk dalam Google Meet bersama dengan guru-guru pendidikan khas di PPD Kota Kinabalu. Kita tengok kalau kita hanya bagi lembaran kerja dan tanya mereka suruh baca, memang mereka tidak akan respon dengan baiklah. Jadi kita mencipta kit Lexa ini supaya pembelajaran MBK itu lebih seronok ya. Kemudian dalam kit Lexa ini juga kita mempunyai pelbagai aktiviti membaca, bukan saja buku ya. Nanti rakan-rakan boleh nampak nanti ya selepas ini. Oke, seterusnya. Oke. Kalau boleh nampak, boleh kata nampak isu dia tu kan. Jadi yang seperti yang saya sebutkan tadi lah ya, kemahiran membaca lemah, kurang fokus, yang saya telah sebut tadi tumpuan singkat ya, cepat bosan, ABM yang ada di pasaran kurang sesuai dengan murid pendidikan khas. Saya rasa guru-guru yang telah lama berada di pendidikan khas pun mereka bersetuju dengan saya. Biasanya apabila kita beli bahan daripada luar tu kita akan ubah sesuai lagi. Sebab saya pun bekas guru dan saya juga mengajar di sekolah, so saya tahu. Ya, memang tidak ada satu bahan atau kit yang bersesuaian betul-betul dengan pelajar MBK kita ya. Kemudian pengajaran pun kurang menarik ya. Tadi guru-guru bercakap macam itu saja. Jadi kalau ada kit Lexa ni dia ada pelbagai di dalam, so pengajaran akan nampak lebih menarik lah ya. Itu di antara isu dan masalah yang timbul. Jadi apa yang kami lakukan, intervensi yang kami lakukan dengan menggunakan strategi penyelesaian masalahnya ya. Saya guna simple saja ya, kami guna simple saja. Plan, do, check and act. Itu saja yang saya gunakan. Kebetulan saya dulu pun pernah melaksanakan TS25. So saya hanya menggunakan modul PDCA ini sahaja untuk menghasilkan, untuk menyelesaikan isu yang ada ya. So mungkin saya rasa tidak perlu baca ya, pasal 1 kita buat perancangan, biasalah penghasilannya dan juga akhirnya kita buat penambahbaikan. Jadi bermaknanya setiap kali kita membuat uji lari ya, buat penilaian dengan uji lari ya, dengan ujian membaca huruf vokal, suku kata dan sebagainya, kita akan membuat penambahbaikan ya, penambahbaikan. Termasuklah kita macam yang saya cakap dengan Cikgu Lydia tadi lah, kami memohon my IPO tu supaya menjaga hak cipta terpelihara lah. Bahan Lexa ini tidak diciplak sesuka hati saja ya. Jadi alhamdulillah kami memang dapat ya. Setiap bahan tu kita dapat satu sijil lah ya, sijil hak cipta. So dan juga untuk menambahbaikan pun kami juga berkongsi ya, berkongsi. Contohnya macam hari ini kan kita berkongsi. Jadi mungkin saya boleh dapat maklum balas nanti daripada rakan-rakan. Mungkin kami boleh tambah baiklah kit ini nanti ya. Okey. Dan juga kami menyertai pertandingan inovasi untuk tahun ini saja. Kami telah menyertai 9 pertandingan inovasi ya. Dan alhamdulillah kami dapat 2 kali perak dan yang lain itu emas dan ada yang inilah. Biasalah tu ya kalau inovasi ya, kita ikut juri ya. Okey, seterusnya. Okey. Jadi ini di antara, ini yang terkini lah maksud dia setelah kami gunakan yang tadi, yang saya tunjuk tadi, ya, kami telah mencetak buku ini. Setelah mendapat hak milik, kami telah mencetak buku ini dan dalam buku ini, ya buku ini, kita ada 4 buah buku, yaitu yang pertama sekali mengenal huruf vokal. Huruf vokal ini kalau dulu kalau dulu kita hanya kita tidak ada untuk scan barcode, tapi dalam buku yang baru yang kita cetak ini kita sudah ada ya. Kemudian di dalam ini kita akan menggunakan kaidah fonik ya. Teknik peniruan aksi bunyi memek muka. Di dalam ini ada ikon, dalam ini ada ikon. Okey.
di dalam buku ini dia ada ikon tertentu. Jadi kalau murid menyebutkan dia akan ikutlah di dalam buku ini kan. Dia akan ikut ya. Buku dia macam ni. Ya, minta maaf lah saya tidak dapat tunjuknya, tapi kalau mau nanti beli lah ya, promosi pula. Oke. So ada QR code ya, audio, mananya kamu boleh boleh dengar bunyi untuk setiap huruf itu, dan kita ada ikon emoji. Kalau macam sebut kan, dia akan ada O, mulut, ikon mulut dan sebagainya. Dan yang terkini kita telah melaksanakan buku digital. Maksudnya buku ini telah di-upgrade lagi kepada buku digital. Jadi ini yang sangat mudah, jadi mudah diakses oleh, dan dia mesra pengguna lah oleh semua guru-guru yang ingin menggunakan. Ini buku 1E, kemudian dia ada buku kedua. Teruskan Asu, yang kedua buku dia, slide seterusnya. Oke, ini buku yang kedua, ada buku 1. Dalam buku 1 ini kita mengenal huruf vokal melalui lagu. Jadi bila kita scan ya barcode tu akan ada lagu dan pelajar akan ikut, dan sangat seronok lah ya. Dia ada di dalam tu. Kemudian kita juga menggunakan kaedah fonik ya, bunyi huruf, dan juga rima suku kata. Kemudian sini kata lagu, huruf vokal dan huruf suku kata KV di dalam tu. Ya, ada di sini. Dan ini juga telah di-upgrade ke dalam buku digital. Jadi ini salah satu cara kita lah untuk mempromosi kita punya buku. Seterusnya buku yang ketiga adalah buku 2 ya. Sama juga kita ada QR code audio, kemudian ada petikan mudah di dalam, ada tulisan berwarna, bergambar, kemudian sijil kemahiran membaca. Oke, di dalam buku 3 ini ya, kita telah akan memberikan sijil kepada MBK yang telah melalui setiap fasa tadi ya, daripada buku 1E, buku 1, and then buku 2 dan buku 3. Jadi dalam buku 3 ini kira yang pengakhir, so kita akan bagi sijil membaca lah kepada mereka. Ada sijil sana, cantik nampak sijil dia. Oke. Kemudian juga kita telah upgrade kepada buku digital ya. Khususnya di dalam kit Leksa ini juga terdapat satu carta suku kata ya. Carta suku kata ini di mana carta ini ada ikon emoji. Dia juga kaedah yang kita gunakan adalah pandang sebut ya. Kemudian ada ekspresi wajah dan juga carta suku kata digital, dan juga telah di-upgrade kepada digital ya di dalam itu ya. So sama juga, ini diantara yang ada terdapat dalam kit itu. Seterusnya, tadi ada buku kan, so ini carta lagi. Seterusnya, Oke, ini juga terdapat dalam kit Leksa ya, di mana kita selepas pelajar itu menguasai beberapa kemahiran, ya, kita ada manual penggunaan, jadi guru-guru boleh lihat manual itu, dan ini adalah satu permainan yang kita selitkan dalam kit Leksa itu, di mana selepas MBK itu membaca, mereka akan bermain permainan ini untuk roda suku kata ini, untuk mereka untuk kita memantapkan lagi ingatan mereka, dan dalam sebutan-sebutan huruf yang kita suku kata yang telah kita ajar tadi lah kan. Jadi permainan roda suku kata ni dia ada KB saja ya, boleh tengok sana, bila kita pusing tu dia ada za. So bila kita pusing, sebenarnya benda ni kita dia ada stand dia untuk untuk pelajar main lah ya. Dia ada macam jenis kalender tu. Kalau dulu kita gunakan kalender yang sudah terpakai itu, so kalender tu kita buang dia punya yang hari bulan tu, so kita akan letak roda ini, suku kata ni di kalender, so pelajar akan senang untuk pusing dan main ya. Kemudian dia akan meneka gambar juga nih ya. Di sini pun ada gambar. So semasa bermain ni, selain daripada dia menyebut bunyi suku kata, dia menyebut daripada huruf vokal dulu, kemudian kepada bunyi suku kata, kemudian kepada gambar kan. So ada 3 perkara yang pelajar akan lakukan aktiviti di sini, dan ini pun mengambil masa yang lama nih kalau pelajar MBK. Jadi mereka sangat seronok lah ya. Dan dia berwarna cantik kan. Nampak cantik dan berwarna lah kan. Okey, seterusnya.
Okey, ini yang dulu lah ya, pada masa mula tu kita menggunakan CD, ya, CD. So selepas itu kita menggunakan digital dan hanya dan kita muatkan QR code itu di dalam buku tu. So tidak perlu CD lagi lah, maknanya kita boleh scan terus daripada buku yang tadi buku 1 dan di sana kita boleh dengar sudah lagu lagu suku kata KV kan. Kita mula-mula kita buat lagu bunyi huruf vokal dahulu. Kemudian lepas tu lagu suku kata KV. Ya, B dengan H, ya. Ada sebab tu kenapa tu ya. Kita letakkan begitu, ya. Kemudian lagu suku kata KV, J dengan P, kemudian lagu suku kata KV R dengan Z. So, kita mendapati kita mengkategorikan huruf konsonan ini kepada beberapa kumpulan kerana kita mendapati pelajar MBK itu mereka ada huruf yang mereka susah nak sebut. Jadi mana yang susah tu kita letakkan di belakang begitu ya. Jadi teknik nyanyian secara MK Music, kemudian ada QR code dan QR code itu dia link dengan YouTube ya. Macam kami dalam kumpulan saya itu Cikgu Nolina tu memang dia penyanyi. Ya, suara dia sedap. Jadi dia akan dia rakam suara dia dan kita boleh nampak di dalam YouTube lah apa yang semasa kita menggunakan CD lagu inilah. Okey, susnya. Next, so. Okey, di dalam kit itu juga terdapat yang macam mana yang saya sebutkan tadi ya. Kita ada senarai semak dan buku panduan. Buku panduan ni adalah panduan guru lah, manual pengguna lah kan. Jadi sesiapa saja menggunakan kit Lexa ini mereka boleh menggunakannya. Kerana kita sertakan dalam kit itu manual pengguna. Ya. Senarai semak ini adalah senarai semak yang di mana kita gunakan untuk membuat penilaian ya, sebagai satu instrumen penilaian penguasaan murid. Setiap kali kita mengajar murid, so kita akan menggunakan senarai semak ini untuk membuat penilaian ya. Jadi dan juga guru boleh merancang intervensi seterusnya. Katakan dalam senarai semak ini mereka ada di antaranya mungkin nombor 3 atau 4 pelajar tidak dapat. So kita akan mencari kita akan membuat senarai semak yang baru untuk merancang intervensi yang baru. Begitu. Okey. Seterusnya. Okey. Dalam kit Lexa ini juga terdapat ya satu carta abjad. Di mana carta abjad ini pun kita ada sebab kita mula dengan B, A, Z. Bukan sekali ya. Kita akan mula dari tengah dulu. Kita akan mula dari kad yang berada di tengah. Siapa? Katakan ini kan. Ini carta dia kan. So kita akan mula yang bagian tengah dulu. Ini dahulu. Kita akan ajar pelajar di bagian tengah dahulu. Barulah kita akan pindah kepada yang B dan juga yang barisan Z. Ya. Dia ada cara dia. Semua ada dalam manual pengguna. Tiada masalah ya. So kenapa dia ada sebab lah kenapa kita mula daripada yang tengah dahulu kemudian kita akan pergi kepada B, ruangan B dan juga akhir sekali kepada Z ya. Kita atur huruf itu pun mengikut kesesuaian MBK kita. Ya. Okey, seterusnya. Okey, ini saya cakap kelebihan tadi lah, boleh baca lah kan, tak payahlah saya baca kelebihan dia. Banyak kelebihan dia sebab murid pendidikan khas ini terutama dia mereka memang suka satu bahan yang berwarna-warni, yang menarik minat mereka, yang cantik ya. Kalau tengok mungkin dalam gambar pun kita boleh nampak cantik sudah kan. Kalau kita tengok yang real lagi cantik ya, memang pelajar sangat suka dan saya minta maaf lah saya tidak boleh bagi tunjuk video-video yang lain sebab di mana mengambil masa yang lama juga. So di mana pelajar tu sangat seronok ya sebab dia orang boleh pegang bahan tu. Pelajar pendidikan khas ni dia hands-on. Jadi dia mau pegang bahan buku tu atau permainan tu sendiri. So jadi dia lebih rasa seronok dan lebih cenderung untuk belajar lah ya. Dan juga yang saya mau bagi tahu juga di sini kelebihan kit Lexa ni, dia sesuai untuk prasekolah, pemulihan dan tahap 1. Jadi kit ini juga boleh digunakan bukan saja oleh MBK tetapi juga murid-murid di prasekolah dan sesuai lah Cik Suryani bawa saya hari ini ke sini untuk bercakap tentang kit ini ya.
Sebab inilah kelebihan kit Lexa ya. Kemudian impak dia tu, okey teruskan kepada guru, pihak sekolah dan ibu bapa ya, ada 4. So kita boleh tengok di mana apa ni yang saya sebut juga tadi, MBK akan dapat meningkatkan pembacaan MBK ya. Kita boleh tengok di dalam ni gambar-gambar je lah, saya boleh tengok gambar je ya. Kemudian mereka lebih yakin, lebih fokus, seronok. Okey. Seterusnya yang bawah. Okey, ini dapatan lah, kalau boleh nampak dalam balik kecil betul kan. Jadi kita menggunakan data kajian ini, mana minat murid membaca ya, dia punya minat dan juga penglibatan dia dan juga pengesahan membaca dia. Ada 3 cara kita mendapatkan kajian lah kan. So ini kajian yang kita buat pada tahun 2019. Pada tahun itulah juga kita telah berusaha untuk menambah baik lagi kit Lexa kita ya. Okay. Dan memang dia punya, orang bilang dapatan kajian tu memang sangat memberangsangkan ya. Mungkin boleh nampak kabur kali kan. Okay. So seterusnya. Okay, ini dia kepada apa ni, impak dia kepada guru lah ya. Jadi maksud dia guru ada satu bahan yang lengkap. Dalam kit Lexa tu dia ada buku, dia ada menyanyi, dia ada game. So didik libur tu orang bilang semua ada di dalam tu. Jadi memudahkan guru ya, memudahkan guru untuk apa ni, menggunakan kit Lexa itu ya. Dan guru juga lebih yakin lah, lebih yakin untuk menggunakan bahan itu, kerana bahan itu dibuat sendiri oleh guru pendidikan khas yang mengalami perkara itu sendiri, bukan orang lain, tetapi guru pendidikan khas yang macam Cikgu Nolena pun sudah berapa 20 tahun, dan Cikgu Rojia pun begitu juga ya, yang berada di pendidikan khas. Memang yang berpengalaman lah, termasuk saya sendiri 28 tahun. So perkara ini sudah kita uji lah dan kita yakin lah bila kita ada kit Lexa ni, maknanya guru-guru pun lebih yakin menggunakannya kerana yang menghasilkannya adalah guru pendidikan khas itu sendiri. Okey, teruskan. Okey, dari segi pihak sekolah ya. Jadi pihak sekolah pun oleh kerana macam saya dulu di SMK Arsyad, Cikgu Rojia di Kudat, dan feedback dari pihak sekolah pun sangat memberangsangkan ya, di mana kita juga boleh mengubah persepsi warga sekolah, di mana mereka menyatakan yang belajar MBK ini tidak boleh membaca, tapi dengan adanya kit kita ini dan kita sudah cuba dan terbuktinya MBK itu mereka boleh membaca ya. Okey, so kemudian dengan ibu bapa pun lagi lah kan, kalau ibu bapa dalam grup ibu bapa kita dapat feedback lah daripada ibu bapa ya. Jadi mereka pun rasa ada harapan lah anak mereka untuk boleh membaca. Jadi sebelum naik sekolah menengah tu sekurang-kurangnya di sekolah rendah mereka telah menguasai asas membaca itu ya. Dari segi asasnya itu mungkin, dan juga yang paling sebab ini terus kepada ayat muda. Jadi maknanya anak-anak mereka yang akan naik ke tingkatan tu mereka tidak risau lagi ya. So, mereka telah lebih boleh sudah membaca. Jadi guru-guru di sekolah menengah pun tidaklah terlalu sukar sangat untuk membimbing mereka dari A sampai Z lagi. Okey. Okey, seterusnya. Okey, ini masa kita menyebar luaslah di tadika ya, di tadika swasta dan sebagainya, di conference ya, itu saya selalu jumpa Cikgu Suryani ya. So saya selalu pergi conference dan sebagainya. So banyak lagi lah pertandingan inovasi, ada juga dalam channel YouTube Cikgu Nurlena, kemudian ada di dalam WhatsApp dan Telegram lah ya, cara kita menyebar luas ya. Okey, seterusnya. Okey, ini di antara pencapaian lah yang saya cakap tadi ya, pencapaian kami ya di peringkat antarabangsa, kebangsaan dan juga daerah dan negeri ya. Kami telah pencapaian daripada 15 kali lah kami mengikuti pertandingan inovasi untuk tahun ini sahaja. Ya, untuk tahun ini saja. Ya. Tahun lepas kami ikut 2 kali saja. Yang tahun ini kami beranikan diri untuk ikut supaya ada setiap kali kami ikut tu ada penambahbaikan. Yang terbaru kami ikut tu, so penambahbaikan dia adalah dia minta kami untuk buat kepada digital. Jadi itu yang terhasil tadi yang saya cakap ada digital tu ya. Okey. Saya rasa itu sahaja. Cikgu Su ada lagi bawah. Ya, ini daripada ibu bapa lah. Kita sudah jual lah, tapi tidaklah banyak kita jual lah sebab kita pun tak berani mau jual banyak-banyak sangat ya. So, kita nak tengok dulu yang ini supaya kita boleh. Tapi kit Lexa ni telah sampai ke Brunei ya. Ke Brunei dengan kawan saya ya. Dia sedang menggunakan di sekolah dia.
untuk uji lari dahulu ya, sebelum kita buat pasaran di Brunei ya. So kita minta bantuan kawan di Brunei lah. Saya rasa itu saja daripada saya. Saya harap cuma ada satu video lah budak yang sudah terhasil tadi. Boleh buka kah tu Cikgu Su? Yang video tadi. Saya mau kasih tengok yang budak tu sudah boleh membaca. Puan send di Hasil dari- Telegram kah? Iya. Hasil daripada Kit Lexa ini. Dan kita juga perancangan terkini, kita sedang buat program 30 hari bersama Kit Lexa. Yang ini insya-Allah lah kalau ada hasilnya nanti saya akan kongsi lagi ya. Kita ada satu program 30 hari bersama Kit Lexa ya untuk kajian kita seterusnya lah untuk menambah baik Kit Lexa ini. Itu saja ya. Saya harap dapat memenuhi lah ya kehendak apa yang disampaikan. Insya-Allah kalau ada pertanyaan atau apa saya akan tinggalkan nomor telefon saya di ruangan chat nanti. Bolehlah bertanya dengan saya ya, saya boleh terangkan. Sebab dia sebenarnya banyak lagi penerangan tu ya. Tapi untuk hari ini kita hanya bagi sikit-sikit sajalah. Ada jual kah di Puan? InsyaAllah Tanya memang dulu. kita ada, ya memang ada jual. Kita memang ada jual. Sebab hasil daripada yang kita jual 25 kit hari itu untuk percubaan itu, jadi kita mendapat feedback yang sangat bagus. Dan memang kita tengah mencetak dan menyediakan kit yang seterusnya untuk dipasarkan. Memang ada jual. Berapa harga pasaran? Awal lagi bertanya. Okey. Ya, kalau harga pasaran, setakat ini kita jual dalam RM78 saja sebab kita untuk cover cost untuk mencetak sejak sebenarnya. Sebab buku dia memang cantik. Berapa? 78? Memang cantik, kita telah cetak. Ya, RM78 saja. Ya, semua tu Memang- komplit lah dalam tu buku, Ya, CD. semua. Ya, semua. bukan. Semua. Ya, Jadi ni dia bukan memang- bukan pelajar pendidikan khas pun boleh kan Puan? Boleh, boleh. Yang macam anak-anak kita kecil-kecil mau belajar membaca pun boleh. Dia untuk pemulihan, untuk prasekolah boleh, untuk tahap 1 pun boleh, tidak ada masalah. Okay. Saya simpan data itu sebab saya akan bentang di pertandingan inovasi Labuan nanti, jadi saya tidak boleh tunjuk. Oh, ikut ikreasi. Okey, faham. Jadi saya simpan. Okey, So, faham. dia memang cantik lah. Boleh play kan? Dia sikit je, kejap je, tidak lama. Dia mau Dah tunjuk ni lah lagi. gelap. Tapi saya cuba dulu saya cuba lagi. Dah Tapi tak apa, dapat. kalau ya, tidak apa. Tak kisah. Ya, tidak apalah tu. Nanti kita tayang masa pertandingan nanti lah. Okey. Okey. Terima kasih. Ya, itu sajalah dari saya. Terima kasih banyak ya sekali lagi kepada Jabatan Pendidikan Wilayah Pusat Labuan, terutama Cik Suryani, Puan Murni yang mencetuskan mini kolokvium inilah ya. Saya sangat seronok dan banyak idea yang saya dapat tadi. Itu saya suka tengok orang punya inovasi ya. Thank you. Okey, rakan-rakan lain ada soalan? Ada soalan mau tanya? Ada di chat kah? Ada setakat ni. Menarik. Puan, nanti kalau ada program-program jangan lupa kami Labuan. Jangan lupa juga Sibu, wakil Sibu ada sini. Cikgu Asnan Muan pun ada masuk sini. Cikgu Asnan. Okey. Next Oh, week okey. kita ada siri kedua lagi. Jemputlah join siri kedua dengan 5 pembentang lagi yang akan share dorang punya inovasi, insyaAllah. Wah, best. InsyaAllah saya akan ikut. Okay, jadi nampaknya tiada soalan Puan. Okay, so terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak-banyak dan kami doakan semoga Puan dan tim Puan lebih banyak dapat pingat emas. Bagi sebab mungkin ada yang tidak faham kan kalau dia jiwanya innovator, pingat emas tu dapat satu pingat tu kan macam atlet yang dapat pingat lah. Betul. Kan? Macam dapat 1 juta. Macam dapat Ya. 1 juta. Kalau dapat satu mau lagi. Tak Mau payah lagi, lain-lain. betul. Asal Betul, pingat tu betul. saja didapat. Betul. Jadi tu ada lagi wish good luck untuk ikreasi. Okay. Ada yang tulis dari Cikgu Siti Ajar.
Okay, dia ni pun innovator ni. Puan, Cikgu Siti ajar ni. Macam biasa dengar muka Dia kalau dulu dia popular dengan pembarisnya tu. Siti, saya lupa ya, sudah saya Siti tengok. apa nama alat Siti tu, tapi saya tahu pembaris. Ya, saya pernah tengok tu. Ya. Dia lah Nama dia ni. macam familiar. Okey. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Zorita. Zorifah semoga lebih excellent lepas ni, lebih banyak menghasilkan buku-buku inovasi yang bermanfaat kepada kami semua. Amin. 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 Okay. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar tadi saya lihat guru besar dari SK Tanjung Aru pun ada join. Terima kasih Cikgu Farihi kerana join sesi ini. Dan tadi kita dari Sabah, sekarang kita balik lagi, kita balik semula ke Labuan. Beliau ni saya berkenalan dengan beliau minggu lepas. Macam 2 minggu lepas lah. Ke 2 minggu ke 3 minggu lepas. Okay. Dan beliau ni juga seorang innovator. Okay. Menghasilkan satu kad yang sangat comel. Masa saya mula-mula tengok, saya bilang, cute-nya. Ini bagus ni untuk perkongsian hari ni. Okay. Dan beliau sangat sporting sebenarnya. Saya jemput pun dalam keadaan yang kurang dari 3 hari. Baru biasa je bilang boleh. Okay. Jadi terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada para pembentang kita yang akan berkongsi inovasinya sebentar lagi, dan beliau tidak lain tidak bukan ialah Cikgu Juliana binti Sazali dari SK Kerupang. Dipersilakan. Hai Cikgu Ju. Saya share dulu. Okay. Okey, boleh nampak kan? Okey, sudah. Boleh nampak. Boleh. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua hadirin pada petang ini. Ini pertama kalilah saya berkongsi saya punya kajian ni untuk semua. Jadi ini first time lah. Okey, jadi kajian saya ni ialah bertajuk Kadku Warna Ajaib. Okey. Jadi ini refleksi pada awal bulan Julai iaitu tahun lepas, murid telah diajar membunyikan suku kata terbuka KV dengan cara membaca daripada carta di depan kelas. Jadi aktiviti ini diulang supaya murid boleh membaca suku kata dengan betul, dan ada masanya saya memberikan murid-murid ini menonton video lah melalui YouTube supaya boleh menarik minat murid untuk terus belajar. Saya juga telah berkongsi bahan dalam grup WhatsApp kelas beranggapan cara ini dapat membantu murid untuk belajar di rumah. Yang keempat pula, dalam tempoh seminggu saya cubalah bertanya balik kepada murid adakah mereka belajar membaca suku kata ini di rumah. Hanya beberapa orang sahajalah yang menjawab ada. Jadi saya rasa pendekatan dan pengajaran, pembelajaran yang saya gunakan tu mungkin bersifat tradisional ataupun kurang menarik perhatian murid kan. Jadi untuk membatangkan suku kata KV-KV ni lah. Jadi apabila pendekatan dan strategi yang digunakan kurang mantap, maka ianya tidak mampu merangsang murid menguasai kemahiran membatang suku kata KV-KV. Okey, seterusnya fokus kajian. Masalah yang saya dapat lihat ialah setiap kali murid membaca suku kata, ada di kalangan murid tidak memberi tumpuan. Semasa saya mengajarlah, dan mereka ni suka bermain dengan alat tulis. Saya rasa semua kawan-kawan pun yang di prasekolah tu memang mengalami yang samalah. Okey, jadi saya juga menggunakan alternatif lain iaitu mendengar secara individu, membaca suku kata. Saya panggil seorang-seorang dan mendengar mereka membaca suku kata. Jadi hanya segelintir sahaja yang boleh membaca suku kata ini dengan betul. Murid tidak boleh membunyikan suku kata walaupun mereka telah mengenal huruf dengan baik. Mereka ni kenal huruf, tapi bila kita minta mereka ni membaca suku kata tu, dia nak membunyikan suku kata tu dia tak boleh. Jadi dari pemerhatian saya dapat dilihat murid yang lemah ini sukar untuk membatangkan suku kata. KV-KV bukan masalah tidak mengenal huruf.
Okay, seterusnya, objektif kajian saya memperkenalkan kad warna ajaib dan mempunyai dua objektif, iaitu yang pertama, membantu murid membatangkan suku kata dengan betul dan boleh membaca KV-KV dengan lancar. Kedua pula, boleh menarik minat murid untuk terus belajar membaca suku kata dengan menggunakan bahan yang menarik. Okey, jadi kumpulan sasaran saya apabila membuat pemerhatian terdapat seramai 10 oranglah murid yang tidak dapat membaca suku kata dengan baik. Jadi faktor pemilihan peserta kajian ini, saya ada dua kaedah kajian, iaitu pertama kaedah uji bacaan. Yang pertama, murid ini tidak dapat membatangkan suku kata walaupun menyebut huruf tersebut betul. Kemudian yang kedua, bacaan sering dibantu oleh guru supaya boleh membunyikan suku kata tersebut. Kemudian kaedah pemerhatian saya pula, tidak memberi tumpuanlah semasa sesi pembelajaran. Yang kedua, bermain alat tulis yang terdapat di atas meja. Dia boleh susunlah tu alat tulis tu di atas meja macam bangunan, dia buatlah tu macam-macam dia akan buat atas meja tu kan. Jadi yang ketiga, mengganggu rakan lain yang sedang belajar. Ini adalah faktornya lah. Okey, seterusnya ini adalah bahan yang saya sediakan, sangat mudah, senang dibuat, dan impaknya untuk kelas saya tu terbaiklah, nampak perubahan. Okey, jadi saya memperkenalkan ini dipanggil kad warna ajaib. Adalah kad suku kata yang berwarna untuk membantu menarik minat murid untuk belajar membaca dan bermain dengannya. Okey, ini contohlah kad warna ajaib. Yang gambar pertama tu kad suku kata. Perlu kita buat banyaklah sebab kita nak bagi pada murid kan. Okey, kemudian kad yang gambar kedua tu saya masukkan dalam baku-baku kecil untuk memudahkan kita bagi kepada murid. Okey. Dan yang gambar ketiga tu kad perkataan. Kad perkataan ni nanti dia akan susun di situlah, dia akan bermain. Kad ini bukan sahaja untuk kita sebagai guru untuk bahan bantu belajar, tetapi kad ini seterusnya boleh diaplikasikan dan digunakan untuk murid-murid. Dia boleh bermain, dia boleh membaca, begitulah. Jadi sekurang-kurangnya murid ini dia macam rasa seronok untuk belajar suku kata tu. Okey. Pelaksanaan kajian iaitu intervensi, kita sedia maklum bahawa banyak bahan yang kita boleh perolehi sama ada daripada internet atau bahan bacaan yang dibeli lebih kepada carta atau lembaran kerja sahaja dan diwarnakan dengan pelbagai warna berdasarkan suku kata tersebut. Tetapi dengan kaedah ini, saya olahlah menjadi kad yang kecil dengan menggunakan kertas berwarna. Kad tersebut haruslah tahan lama di laminate, diperbanyakkan supaya semua murid boleh menggunakannya dan disimpan di dalam bakul-bakul yang kecil. Itu yang saya katakanlah, bahan saya ini mudah untuk kita buatlah, untuk kita hasilkan untuk kelas kita kan. Okey, yang ketiga, tujuan adalah selain menjadi bahan bantu belajar untuk guru yang boleh menarik minat murid untuk terus belajar membaca, aktiviti lain juga boleh dilaksanakan seperti bermain dengan kad warna ajaib ini atau belajar bersama rakan secara berpasangan. Okey, jadi dengan kad ini juga mereka akan berkebolehan menyusun suku kata menjadi satu perkataan yang bermakna. Okey, jadi banyaklah manfaat yang boleh kita perolehi dengan kad warna ajaib ini. Okey, kenapa dinamakan kad warna ajaib? Okey, ini kita nampaklah warna ni dia memainkan peranan kan. Jadi di sini ada 6 peranan. Okey, kita dapat lihat yang pertama, peranan pertama boleh mempengaruhi emosi. Okey, yang kedua pula boleh melambangkan peribadi dan tingkah laku seseorang. Yang ketiga, menceriakan suasana sekeliling. Yang keempat, membuat penegasan dan mewujudkan tumpuan. Kelima pula, memudahkan sesuatu item dilihat. Dan yang keenam, mewujudkan perasaan harmoni. Okay, sebab kita tahu kalau anak-anak ni kalau sesuatu yang menarik, berwarna-warni, dia akan jadi rasa macam lebih seronok lah. Okay. Okey, ini pelaksanaan kajian. Kita tengok dahulu video bagaimanalah. Ini ada satu video saya sediakan. Okey, ini adalah cara anak-anak tu bermain dengan kad.
Begitulah kad itu dimainkan oleh murid-murid lah. Kalau saya selalunya selepas mereka sudah susun, saya akan minta murid tu baca perkataan yang dia dah susun tu. Okey. Jadi keberkesanan pengenalan kaedah kad warna ajaib akan dinilai dan dibuktikan melalui dua alat kajian yang digunakan untuk mengumpul data dapatan kajian, iaitu yang pertama saya gunakan borang pemerhatian sebelum dan selepas tindakan. Yang kedua pula adalah temu bual sebelum dan selepas. Okey, jadi dapatan daripada kajian saya menggunakan kad ini dalam tempoh dalam sebulan lah begitu. Jadi impaknya kepada murid, okey, murid menampakkan minat lah apabila kad ini digunakan sebagai bahan bantu belajar. Okey, sebab bila kita nampak kita susun di papan yang berwarna-warni tu dia jadi macam seronok. Okey. Kemudian yang kedua, murid merasa seronok apabila berpeluang bermain dengan kad tersebut di mana mereka berlumba-lumba melengkapkan kad suku kata di kertas yang telah bercetak perkataan. Jadi sambil bermain mereka belajar, membaca dan boleh mengenal setiap suku kata tersebut. Okey, yang terakhir, mereka juga suka dibimbing oleh rakan apabila melakukan aktiviti bersama-sama secara berpasangan. Yang bimbing ni contohnya kalau kita buat secara berpasangan, kita cari kawan yang boleh membaca untuk bantu yang lemah ni. Jadi mereka akan jadi seronok lah. Okey, jadi masing-masing ingin menunjukkan kehebatan membaca dengan betul. Okey, jadi itu sahaja untuk pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Yeay, masih nervous kah? Masih nervous? Kurang. Kalau untuk pengetahuan rakan-rakan, first time ni mesti saya miss, saya macam dah berani. First time, betul lah ini first time dia sharing. Jadi tahniah, okay. Setiap semua perkara memang ada permulaannya kan. Silap-silap Cikgu Juliana ni ikut ikreasi. Okay, terima kasih Cikgu Ju. Selesai. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ada siapa ini rakan-rakan guru kita di sini yang ingin bertanya soalan? Saya ada baca satu message dari mana ni? Bangga Cikgu N dari SK Patau-Patau. Oh, Cikgu Hasnan kenal Cikgu N ni. Oh, kenal. Cikgu Hasnan ni dia akan bentang next week. Okay, juga dari Sarawak. Okay. Oh, kenal. Okay, jadi rakan-rakan anda mau tanya soalan pada Cikgu Juliana? Comel kan cupnya? Mana sudah Cikgu Ju ni? Ju? Oh, Ya, okay. ya. Cepatnya tutup kamera. Okay, nampak gaya dia macam tiada soalan. Jadi tu ada ni sweet comments daripada rakan-rakan pendengar, viewers kita pada petang ni. Jadi sekali lagi kami ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Cikgu Juliana. Semoga platform pada petang ni kan memberi cetusan, orang kata satu semangat barulah ya pada Cikgu Ju untuk join the club. Join kajian tindakan, join inovasi, lebih banyak berkreativiti, di mana hasilnya nanti tidak lain tidak bukan ialah untuk bantu anak-anak kita ni. Okey, jadi kita ni sudah hampir ke penamat sebenarnya, dan jangan lupa tuan-tuan dan puan, saya sudah bagi link untuk kehadiran, dan juga bila isi saja kehadiran tu akan dapat sijil, dan sijil tu sangat comel sebenarnya, okey, yang dibantu oleh Cik Helmi lah. Ya, so terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum kita mengakhiri program kita pada petang ini, marilah kita sama-sama mendengar sedikit orang kata pesanan, rumusan daripada orang yang mengilhamkan program kita pada petang ini. Tidak lain tidak bukan ialah penolong pengarah di unit sains sosial. Ini macam kalau orang kata tai kaci, Kak Long. Kak Long kami di pejabat ni. Okay, dipersilakan Puan Murni Jaafar to say something. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang.
kepada semua para pembentang, kepada dan guru besar bersama kita juga hari ini, guru besar SK Pantai, SK Tanjung Aru, pegawai-pegawai daripada PPD di Sabah dan juga Sarawak, guru-guru PPKI, guru-guru prasekolah dan juga guru-guru pemulihan khas untuk tiga di zon Borneo ini yang menjadi peserta pada hari ini ya. Jadi kepada Cikgu Nur Hasikin binti Muhammad Dahli, guru pemulihan khas kan di SK Lubuk Temiang dengan inovasi Big Dadu, tahniah. Cikgu Nur Fatin Abdul Malik, guru prasekolah SK Sungai Buloh, Sibu Sarawak, bukan Hospital Sungai Buloh, Cikgu Nur Fatin. Sekarang sensitif nih kalau Hospital Sungai Buloh, dengan inovasi dia Kinder Health. Lepas tu Cikgu Lidiawati Lakoi, PPKI, guru PPKI SK Pantai dengan inovasi kit pakaian dia. Puan Zorifah binti Muhammad Kudin daripada PPD Kota Kinabalu Sabah dengan inovasi kit Lexa, dan juga Cikgu Juliana binti Sazali, guru prasekolah di SK Kerupang Labuan dengan inovasi kad warna ajaib. Tahniah kepada kelima-lima pembentang untuk sesi kolokium mini perkongsian amalan terbaik inovasi ini, perkongsian inovasi untuk PDP ini untuk fasa yang pertama lah, sebab minggu depan kita ada fasa yang kedua. Jadi seperti yang diuar-uarkan yang dimaklumkan oleh Cikgu Suryani ya, sebenarnya idea itu bukan saya sepenuhnya, sebab saya sedang mencari apa program yang sesuai untuk saya buat kepada guru-guru prasekolah sebenarnya, kerana kurikulum prasekolah itu adalah di bawah kami lah, di bawah saya dengan Surin. Kalau di Labuan di bawah unit sains sosial. Jadi saya mencari satu program untuk meningkatkan kemahiran PDP guru-guru prasekolah ini. Jadi atas perbincangan bersama, maka kami sama-samalah dapat idea, dan bila kita nak buat mini kolokium ini berkenaan dengan perkongsian inovasi ini, bila kita tengok inovasi yang dibentangkan ya oleh para pembentang yang kita pilih ni, dia adalah sangat sesuai juga untuk guru-guru pemulihan dan juga guru-guru PPKI, kerana dia di aras yang di bawah-bawah kan. Jadi oleh yang demikian, kita pun buatlah kerjasama dengan sektor pendidikan khas di Jabatan Pendidikan untuk sama-sama membawa guru-guru pemulihan khas dan juga guru-guru PPKI sekolah rendah di Labuan ini untuk sama-sama join program inilah. Dan alhamdulillah nampak gayanya usaha sama sektor unit sains sosial dan juga sektor pendidikan khas di Jabatan Pendidikan Labuan ini berjayalah untuk sesi. Sebenarnya kita ada 3 program. Yang pertama Boy Bicara Akademik bersama dengan Universiti Putra Malaysia baru-baru ini, dan hari ini untuk kolokium mini fasa 1 dan minggu depan yang fasa 2, alhamdulillah penyertaan sangat menggalakkan. Dan kita punya objektif sebenarnya adalah walaupun bila saya lihat tadi kelima-lima pembentangan ini mungkin dia susah untuk dilaksanakan musim PDPR ni lah, kerana dia lebih sesuai dilaksanakan secara bimbingan bersemuka dengan murid-murid, sama ada murid-murid prasekolah, murid-murid PPKI ataupun murid-murid pemulihan khas. So apa yang saya harapkan ialah kepada para peserta, walaupun inovasi-inovasi ini mungkin cikgu tidak boleh kurang sesuai dilaksanakan sebagai PDPR untuk PDPR, tetapi cikgu boleh gunakan idea-idea daripada pembentangan ini untuk cikgu buat persediaan sekiranya sekolah dibuka apabila kita ada sesi persekolahan bersemuka nantilah. So nanti bila excitednya murid itu yang sudah berbulan-bulan tidak berjumpa dengan guru, lepas tu bila sudah ada peluang untuk bersemuka, lepas tu dihidang dengan inovasi-inovasi cikgu-cikgu dia, jadi dia akan menjadikan pembelajaran bersemuka itu lebih murid itu lebih excited lah
dengan persekolahan. Itu yang kita mau sebenarnya, sebab itulah kita ambil kesempatan dalam tempoh PDPR ini kita buat program-program selain daripada membantu cikgu-cikgu untuk mencari idea melaksanakan PDPR kepada murid-murid. Kita juga cuba memberi idea, membantu guru-guru untuk mencari cara dan kaedah yang boleh digunakan yang mungkin lebih menarik daripada sebelum ini, di mana inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh rakan-rakan kita ini boleh kita guna pakai di sekolah kita. Kerana bila saya tengok dia memang sesuai lah, walaupun mungkin kalau pemulihan khas tu di tahun 3, tetapi saya rasa inovasi-inovasi yang dibentang tadi itu saya rasa dia memang tiada masalah, okey? Kerana memang membantu, kebanyakannya sangat membantu untuk murid-murid yang masih lemah dalam membaca, okey? Dan juga saya nampak boleh membantu keyakinan, meningkatkan keyakinan murid-murid kita ya untuk untuk turut serta dalam aktiviti pembelajaran. Jadi saya ucapkan tahniah kepada para pembentang dan terima kasih kepada peserta-peserta ni, guru-guru prasekolah PPKI dan juga untuk jangan lupalah untuk seterusnya yang fasa untuk program yang fasa kedua nanti minggu depan. Okey, itu saja daripada saya. Saya ucapkan daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Setun Labuan, terima kasih kepada PPD daripada Sibu, yang pendidikan daripada Sarawak dan juga Sabah, terutama daripada PPD Kota Kinabalu ni dan juga daripada Sibu. Saya selaku wakil daripada Jabatan Pendidikan Labuan, terima kasih kerana bekerjasama melaksanakan jalinan dan jaringan bersama Jabatan Pendidikan di Wilayah Setun Labuan, dan apa yang saya harapkan agar perkara ini dapat kita teruskan untuk program-program yang akan datang. Okay, itu saja. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Murni Jaafar daripada Unit Sains Sosial di atas orang kata pesanan lah. Okey, bukan ucapan, lebih kepada respons lah ya kepada terhadap program kita pada petang ini. Terima kasih juga kepada puan-puan dan tuan-tuan guru besar ya yang turut berada bersama-sama dengan kita, dan saya sangat teruja lah ya sebab seperti GBSK Pantai, GBSK Kerupang, GBSK Tanjung Aru sentiasa memotivasikan rakan-rakan orang kata guru-guru mereka. Okey. Jadi mungkin selepas ni untuk para pendidik, rakan-rakan semua yang ada juga inovasi, ada kajian tindakan, insya-Allah akan tiba giliran anda. Tunggu saja mesej dari saya tu. Hello. Okey. Dan tidak lupa juga terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan pendidik daripada Mawib, okey, yang sangat sporting, yang sudi join kita pada petang ini. Terima kasih. Lama dah jumpa ya Kak Surya, Kak Anita dan yang lain-lain lagi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga diucapkan kepada yang ni. Kalau mereka tiada, memang program kita tiada pada petang ni. Rakan-rakan pembentang. Okay. Puan Zorifa, so sporting. Cikgu Juliana, Cikgu Nora Shikin, Cikgu Fatin, okay, Cikgu Lydia, semua sangat sporting. Message saja, okey. Tiada yang cakap nama lah Miss. Okay, terima kasih banyak-banyak.
semoga kita akan terus berjumpa lagi di program-program yang lain pula. Okay? Dan kepada para peserta, terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama dengan kami sehingga jam 4.24 petang. Memang kita target 4.30 habis ya. So jangan lupa isi kehadiran untuk SPLG dan juga sijil secara elektronik, dan insyaAllah minggu depan pada hari Khamis 9 September kita akan ada lagi bersama 5 orang pembentang, okay, yang bersama orang kata bersama 5 lagi inovasi okay, yang tidak kurang hebatnya. Okay, untuk program seumpama ini bagi siri yang kedua. Okay, jadi terima kasih sekali lagi. Semoga program ini memberi manfaat kepada semua. Jaga diri dan bye. 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 Terima kasih semua. Bye, Syukri. Tahniah, bye Miss Suri. Terima kasih, tahniah. Terima kasih. Ada inovasi baru. Ini ada. Jaga. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Nurin. Tahniah dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Jo. Cikgu Asnan macam mana kenal Cikgu Juliana ni? Kau sama-sama orang Sarawak kah? Hai Kak Suri. Penyebok juga saya ni. Mau tahu. Terima kasih semua. Bye. Bye. Thank you. Cikgu Lily Ann ni dari mana? Saya nampak nama dia disebut. Dari SK Patau-Patau kah? Guru Pra? Thank you. Thank you Miss, thank you semua. Thank you. Chicken saya nak tempah beg. InsyaAllah Miss. Satu Okay. Saya ada anak buah bah. Oh. Ada Cikgu dua. Asnan, Ada Cikgu dua Asnan anak buah. terlepas sebenarnya kenapa anda beritahu dia? Saya bilang alah terlepas pandang. Padahal dia ya, padahal dia share link kemarin di grup kelas kami, sekolah kami. Oh ya, saya pun tadi anda sempat macam memforward link tu lagi kan tadi. Saya ingat pun dia ingat. Kelupaan betul kan Miss? Alah, sorry lah. Dapat minggu depan. Hutang-hutang, ada video. Ya, okay Miss. Okay, thank you. Bye. Bye. Cikgu Aziza ni bukan ada inovasi kah? Okay, saya off kan ya. Selamat tinggal semua. Bye. Terima kasih.